Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome guys to Champion Podcast. Finally, kita ada program terbaru untuk sesi 2021 ni. It's been a long time. So, for those yang tak tahu apa itu podcast, korang boleh Google ataupun sebenarnya dia macam podcast ni dialog session yang lebih ke arah santai-santai gitu je lah. So, untuk episod kali ni kita bersiaran hari Khamis, episod 1 kali ni. So, saya tak berkesorangan hari ni, kita ada jemput guest-guest yang bukan besar-besar lah setiap episod ni. So, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Aiman Safwan Muhammad Nizam selaku moderator anda. Alright. Kena based on script. Lupa point aku ni. Cek. Hehe. Hello. Cik Man. Dengar. Alright. So, aku pun sebenarnya tak percaya yang hari ni kita jemput semua panel-panel daripada ahli champion juga. So, hari ni kita ada saudara Nas as Mr. President. Hi. Hai. Alright, dan next kita ada Ketua Exco Bakin yang paling huru-hara. Hai Ana. And one and only kita ada badis baru, kecil molek je orang dia. Kebetulan kita punya classmate kan Yana. So ni dia Farhin. Hai. Sihat? Alhamdulillah sihat. Alright, mantap. Baik, terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan saya untuk sesi rakaman episod 1 pada pagi ni. Alright, tajuk kita untuk kali ni adalah duit. So, I'm guessing korang pun mesti tertanya-tanya apa aku nak tanya dekat korang kan? Betul ke aku cakap ni? So, apa yang korang faham tentang topik ni sebenarnya kita nak dia macam tema lah untuk kali ni, duit tu. So aku suka kalau nak mulakan topik tu kita daripada kita pergi jauh melela semua tu kan, baik kita throwback dulu masa zaman kecil-kecil, masa zaman silam kita kan. So aku nak tanya dengan korang based on pengalaman masing-masing lah kan. Jadi korang boleh cerita pasal duit poket masa belanja dekat sekolah. Maybe ada. Korang nak share? Lama je sekolah. Waktu sekolah? Yelah, sekolah rendah, duit poket tu mestilah dalam RM2. Contohlah macam aku. Macam aku sekolah menengah lain. Macam aku kalau sekolah rendah kan, duit poket sebab aku satu sekolah dengan kakak aku kan. Lepas tu macam contoh ayah bagi dalam RM1.5 macam tu tak cukup. Lepas tu aku nak beli benda lain. Aku akan pergi minta dekat kakak aku macam tak cukup duit lah, saya bagi. Padahal dia pun tak banyak pun. Oh, untunglah sekolah sekali. Tapi rehat lain-lain. Rehat lain-lain tapi macam minta senyap lah. Macam Yana? Aduh. Alamak. Kalau aku time sekolah, duit belanja tu Kau sekolah Yana? Banyak tak juga. Dia Kau sekolah Yana? mungkin aku bernasib baik ke macam mana. Aku dapat banyak duit belanja time sekolah. So tak ada masalah. Dia makin lama tu yang makin kurang.
Eh, Dia ni bukan jadi duit raya tau. Ni duit harian. sekolah. Sekolah hari-hari dapat sekeping. Macam tu ha. Masya Allah. Dulu Nas ada duit pakai duit shilling ke? Uh, zaman sekolah Adalah tu kita tua sangat. tak biasa je kot. Maybe paling banyak RM3 kot zaman tu. RM3, RM2. Ya, sebab harga tu hari. dulu murah-murah kan. Ah. Beza dengan sekarang ni. Beza tu. Nas dengan kita beza kan. Zaman. Alah. Beza. Aku start tahun 1 2004. Kau 2004 kau kat mana? 5 tahun? 2004 Beza dalam 2-3 tahun. tengah main ni. 4 tahun lah. 2006. Mana kau dalam Kita bau 26 kan. 4 tahun. Ha. So 2004 ke 2006 tak ada beza kot. Dia hama Ha. je. So bagi aku duit belanja paling banyak waktu koko lah. Pasal pula belah petang ke? Sebab koko kita kan sekolah, kalau sekolah pagi koko kan akan macam extend ke sampai tengah petang. So Ya. waktu tu kau akan dapat duit lebih sikit lah. Kena stay back semua. Betul jugalah. Tu agak Beza. Harga-harga dulu barang kalau kita dulu suka pergi koperasi ke, kantin ke, bukan main murah lagi. memang beza. Betul. Kalau dah start naik ke sekolah menengah dia agak lain sikit lah. Sebab aku dengan sekolah menengah aku dia macam sekolah menengah aku dengan kawasan rumah aku dekat. Just around 3 kilometer. So dia agak macam kalau waktu sekolah aku dia punya koko start Sabtu. So dia agak macam, tapi jumlah duit belanja tu sebab dah sekolah menengah kan, dia macam banyak benda lah. Dan harga-harga makanan tu pun kalau nasi lemak around RM2 silap aku. Kan RM2 kalau tambah hampir RM2 lah. tambah ayam RM2.5 RM3. Betul? Tu belum add on lagi lah. So kalau zaman sekolah dulu boleh kata adalah menyimpan juga, menabung kan masing-masing. Ke tak ada? Ada lagi kalau raya kan. Weh, nabung susah kot. Tak kot. Jangan memalukan lelaki. Jangan kot menabung. Mana ada? Nak berbanding dengan sekarang. Sekarang Sekarang lagi susah. Sekarang kumpul duit shilling ada lah. Kalau ada baki-baki kan. Sekarang jangan cerita lah. dia nak menabung kena ada duit. Macam mana nak tabung kau tak ada duit? Dah besar tak ada duit. Beli semua dia pakai duit sendiri. Time kecil mak ayah beli semua. Mestilah. Sebab sekarang pun zaman dah maju. Ada yang pakai cashless macam aku ni. Jangan tak banyak cash pun dalam wallet. Semua pakai cashless je. Pakai kad. Aku ada habit tau. Aku suka menabung. Tapi aku buat macam ni. Aku menabung untuk SEM 1 daripada awal SEM. Lepas tu ujung SEM baru aku buka tabung tu. Lepas tu aku tengok lah banyak mana aku dapat. Macam tu. Aku suka buat macam tu. Tak adalah tabung apa? Tabung kaca. Tabung kaca nak kena pecah tak? Ke tabung biasa ke? Bukanlah tabung kena ekor je. Boleh buka. Okey lah tu janji. Tapi sampai sekarang orang tak pakai tabung dah kan? Macam jarang. Ya tak ada dah. Dah semua duduk dalam tu je, dalam bank je. Aku rasa menabung untuk usia yang kalau kita zaman sekolah rasa tak sangat kot. Tapi budak-budak zaman sekarang aku tak tahu lah. Mungkin parents dia lebih aware. Masalah parents kita lebih aware aku rasa pasal menabung ni. Kita kalau ada menabung kalau menabung, kalau kita nak buy something, maksudnya contoh kalau time sekolah menengah, benda pertama kalau lepas dapat duit lagi, apa kita nak beli? Beli phone kan? Mestilah ada nak beli something lah. 2010 ke atas dah ramai kata budak sekolah menengah ataupun budak sekolah menengah lah start akan beli kumpul duit untuk beli phone. Paling kurang pun Corby kan. Kan. So agak
Samsung semua kan. So harga tu dalam 2-300 lah. Sebab kita memang tak ada nak keluarkan duit. Tapi Ya. buat kaya tu lah kita agak menyimpan. And then kita beli. Aku rasa itu je lah menyimpannya. Lepas tu dah. Musim-musim nak dekat dengan cuti ke ataupun musim nak dekat dengan raya tu rasa macam aku kena simpan banyak sikit ni. Ada misi nak beli lepas ni. Betul? Percayalah semua masing-masing macam tu lah. So sekarang bila kita dah meningkat dewasa ni kan, masing-masing pun dah membesar dengan jayanya. So berjaya lah mak bapak masing-masing kan. Memang besar. Nilai terbesar yang korang pernah pegang duit sepanjang umur, dan pada waktu tu umur berapa agak-agak? Sekarang lah kot. Kan? Bagi kalau aku lah. Kalau aku mungkin selepas ambil PT okey lah, zaman diploma rasa paling besar nikmat dapat PT lah 2000 lebih. Itu paling besar kita dapat pegang. And then aku rasa aku dapat spend well duit 2000 lebih tu sepanjang satu semester. Ada jugalah support daripada duit orang pak. So paling besar aku rasa 2000 lebih. Sampai sekarang lah 2000 lebih pun. Ya. Sama lah, rasa macam tu juga. Sebab kan duit PT kot rasa macam pegang duit banyak. Tapi PT pun dah tolak yuran kan. So dapat kan. Ya. Betul juga. Ataupun maybe korang pernah bekerja, mungkin dapat first gaji ke, ada ke? Oh, kerja okey, kalau kerja aku ada. Kalau kerja tak banyak pun. Dia kerja part time kan. Kau boleh fikir berapa je lah kalau dalam per jam. Mungkin kalau part time sebulan lebih dapatlah 1000 lebih. First aku struggle duit lepas SPM lah. Sebab aku lepas SPM aku tak terus kerja. Aku akan masuk PLKN 3 bulan je. Itu last batch. And then aku mau start kerja lepas PLKN tu. Itu baru orang kata kenal dunia luar dan juga pegang duit lah. Masa kalau tu time nak buat duit lah. Kalau kerja part time selalunya lagi sekarang lah takkan dapat dah kot. Macam kerja sebulan tu akan dapat 1000 ke tak kot, sebab baru-baru ni aku kerja pun 12 jam sehari. Kalau tak stop, maksudnya sampai Sabtu Ahad pun kerja sekali, baru aku boleh cukupkan 1000. Kalau tidak memang paling banyak pun 700 macam tu je lah. Macam kerja part time susah lah juga nak dapat 1000. Sekarang lah. Keadaan semasa lah. Keadaan semasa. Kopi kan. So dia agak nak walaupun kau kerja part time nak dapat around 1000 agak susah. Tapi dulu dia sebab sebenarnya boleh kau sampai 1000, tapi dia bila kau part time pun still kena potong ada sok-sok KWSP dulu tengok tu. Kalau ada tu. Macam aku dulu macam aku dulu bila kita dah macam rapat dengan senior punya staff kan. So kadang-kadang dia minta cover tau untuk jadi full. So aku macam ini boleh jadi OT aku ni kan. So time tu lah aku macam boleh kira-kira ni untuk bulan ni dapat berapa. Macam tu lah. Faham. Betul. Duit aku rasa semua pernah bekerja kan. Cuma how pernah kita lah kita 2 minggu macam tu kan. Kerja bagi aku paling busuk part time 1000 lebih. Tapi how kita spend well that money tu yang kita sebenarnya kita akan spend duit tu ke arah yang lebih apa yang kita nak beli. And then kita spend tu selalunya makanan kot. Maybe makanan ataupun kita macam benda lah, harta benda kan. Untuk kita mengingatkan ni duit gaji pertama aku beli kan. So itu sebablah kita kerja. Kalau bagi aku kalau kau lepas SPM tak kerja dan tunggu result untuk masuk ke universiti, aku rasa parents kita still lagi akan tanggung kita. At least kalau kita dah lepas SPM memang dah tak nak sambung cari kerja, itu lain cerita. So kalau kita sebabkan kita nak sambung belajar, parents kita tahu
parents kita still akan tanggung kita. Cuma how kita nak cari duit dengan titik pelusuri untuk beli something tu agak memori lah dalam kata hidup Betul. ni. Baru kita tahu macam mana penatnya nak cari rezeki tu kan. Kan parent akan ajak untuk cari duit sendiri Ya. untuk nak dapat benda yang kita nak. Macam parent aku dah ajak macam tu. Ya. Nak dia pun pakai duit sendiri. Tapi dia pakai support. Cuma macam Benda yang ke arah macam nak mewah untuk diri sendiri, pakai dia sendiri. Itulah. Okay, menarik juga. So, kita move kepada yang lebih deep lah, okay. Macam pernah tak korang bagi pinjam duit, tak kisahlah berapa banyak jumlah tu kan, ataupun meminjam duit daripada orang? Macam mestilah pernah kan, tak pernah bohong pula lah kan. Okay, kalau ada yang jadi banker ke dekat sini? Tiba-tiba teringat kalau aku pinjam duit orang, aku akan cepat-cepat bayar. Sebab dia rasa macam tu tak nak berhutang orang. Dia akan cepat-cepat bayar. Macam aku hutang macam tu lah. Kalau aku ada satu. Oh, dia ingat cakap sorry. Kalau orang yang meminjam kat aku, tak ada kot. Selalunya dia pakai bayar. Baguslah. Untuk Yana? Yana? Kalau aku ada satu zaman ni, aku tak tahulah ni masa zaman belum matang ke apa ke kan. Aku macam, kita panggil macam salah guna duit kot. Sebabnya macam ni tahu tak, ni bukan pinjam dah tau. Dia macam, contohlah kita pergi masuk kedai dengan kawan ke apa kan, koperasi ke apa. Lepas tu dia cakap, belanja ni aiskrim ke apa ni. Tak boleh lah. Dia macam pernah tak rasa macam otak terus ambil Orang panggil penuh apa tu ya? Bukan, orang panggil apa? Sponsor, bukan sponsor. Kaki pau. Zaman tu tak tahulah, mungkin sebab macam kita nak berkawan kan. Nak cari kawan apa semua kan. Jadi asyik je hidup macam tu je lah. Tiap-tiap kenapa tak ada duit ni? Oh lah yelah, dah aku bagi makan orang. Macam tu lah. Beza kawan perempuan dengan kawan lelaki kan kan? Macam tu. Kalau aku perempuan macam tu kot. Kalau aku waktu crucial time diploma kot. Dia macam dia cerita dia nak pinjam duit tu yalah kadang-kadang kita belanja orang ni, besok tu pula orang tu belanja kita. So dia macam timbal balik lah benda tu. So okay, kau hari ni belanja aku, bawa lepas tu okay, besok kau pula. So benda tu tak ada masalah. Cuma kalau pinjam duit amount yang banyak, pengalaman aku tak ada. Tapi amount yang sikit-sikit tu ada lah. Aku minjam, kita orang support each other lah. So aku ada je kawan yang okay, hari ni kau bayar untuk aku bawa benda tu lupa saja. Dia nak bayar kat aku. Aku minta kat dia pun lupa. And then tapi somehow aku pula macam, aku nak beli ni lah. Kau ada hutang aku kan? Okay, dia kau punya orang kata ni. Dia punya jumlah total tu kadang-kadang tak sama lah. Macam apa yang kawan kita belanja tu. Tapi yang penting kita ingat kau ada hutang aku ni kan lah. So di situ kita macam okay lah, tak apa, kau ambil je lah. Macam tu lah. Tak ada yang macam tak bayar. Memang ada je pun, tapi tak ingat berapa. Tapi janji dia belanja kita dah. Janji settle lah tu. Ada yang tak bayar juga. Macam aku ni baik sangat. Kalau gitu, kalau orang baik, kalau orang minta minta hutang kat korang, macam mana korang nak minta duit tu balik? Ya aku tak tahu lah, tapi ni sifat kita kan. Dia hutang kita tapi kita malu nak minta kat dia. So macam mana korang handle ni? Sometimes kalau kita fikir, dia kawan kan, tapi kalau macam dia ni dah lama tak bayar ni, nak mengaku kawan ke tak ni geramnya macam tu lah. Shopping sakai kan, tapi tengok shopping sakai loaded. Aku ada situation ni jadi dekat kawan aku, kawan baik jugalah. Dia pinjam, mula-mula pinjam contohlah 100. Lepas tu makin lama dia macam berulang-ulang dia pinjam, lepas tu dia tak ingat amount yang dia pinjam berapa. End up pakai duit. Lepas tu WhatsApp lah elok-elok kan nak minta. Pasal kawan aku ni penakut, so aku lah kena tolong dia untuk tekan lah kan untuk WhatsApp budak tu.
kita yang nak minta, kita yang rasa macam bersalah tau. Macam tu. Sampai tahap macam tu. Dia budak yang, dia boleh blutik weh. Geram kot. Sebab Kenapa kita ada sifat macam tu betul lah. Sebab Betul lah. kita dah biasa, Dia kita dah sensitif biasa kot. bagi meminjam. Kan, betul ke? Mungkin. Sebab Tapi yang ada seorang budak ni aku pernah jumpa memang kelakar. Dia pinjam duit orang, duit sikit-sikit je lah, macam contoh dia nak beli benda yang macam RM1, RM2 ke benda-benda yang pakai duit kecil. Semata-mata sebab dia tak nak pecah duit 100 dia je. Pernah tak jumpa orang? Ada. Aku jumpa, aku macam kenapa kau tak ada duit ke? Macam mana ni apa semua, sebab kalau time matrik dulu dia ada satu ATM je tau kat depan tu. Jadi dia orang kampung semua pakai ATM tu, ATM tu cepat rosak. Betul. So orang akan macam kalau ada duit pun dalam bank kau, tapi kalau kau tak boleh keluarkan duit apa semua, tak boleh juga kan. So kita orang banyak lah kena macam okay tak apa, seorang ni support member ni kan. Then kita akan kira balik lah kan berapa yang dah guna. Tapi budak ni kelakar lah, dia cakap tolong bayar je benda ni apa semua kan. Sikit Yelah, je benda yang dia minta tu. Lalu cakap lah tak ada duit ke? Tak nak pecah 100. Lucu. Macam time shopping lah kiranya nak tumpang bil kawan. Betul lah? Macam tu lah. Macam alah RM1 je, masukkan lah please. Kira Air sekali. mineral ke apa kan ada dalam tu. Nanti tolak balik. Nanti tolak balik. Nanti itulah. Bila Bila tu nak bayar tu dia akan macam lambat sebab amount dia kecil. Kalau contoh barang tu RM1, RM2 macam alah kita pun nak minta takkan RM1, RM2 kita nak minta kan. Kita pula rasa macam tu. Tapi bagi aku kalau kita dah meminjam, nama pun meminjam kan hak orang. So amount walaupun 50%, at least kita boleh balikkan benda tu dengan walaupun kita as peminjam tak ada boleh cakap okay bayar aku 50%. Tapi as orang kata human sense tu, kau belanja lah aku something, at least 5% tu berbalik pada aku lah. Macam tu lah sebenarnya. Ya, berbaloi lah juga kan. Dah settle lah hutang. Macam aku cakap tadi, kau bayar aku hari ni berapa, aku bayar, support each other kan. So macam tu lah. Sebab kita nak minta balik duit, tak tahu lah, mungkin ni sifat kita semua lah kot. Kita dah hutang orang tapi nak minta kat kita as macam pengemis pula minta hutang. Padahal tu duit kita kan. Tapi kita nak guna tapi nak minta tu alah segannya lah. Kita nak macam kita nak biar macam si peminjam ni yang sedar bila nak bayar sendiri, tak perlu nak kena minta baru nak bayar macam tu kan. Kakak dia orang dah tau, yang tu lagi susah. Dah lah kau lupa ni. Alamak, dah tapi aku lupa. Macam yang mana tu claim dekat mana tu. Tu mungkin buat kena di sini ingat lah buat apa pun atau buat some notes lah. Betul. Tu ingat hutang. Adalah sometimes kawan-kawan biasalah tu. Okay, macam kalau dah besar perempuan kalau pergi kedai ke apa, benda-benda bab duit ni tak ada hal lah, memang akan pecah sampai sen-sen semua sekali. Tak ada apa, akan dapat balik. Perempuan kalau bab duit time dah besar ni lain lah. Tiba sampai dekat kaunter ni tak cukup 20 sen lah, ada tak 20 sen? Member bagilah. Dia biasa. Tapi perempuan suka simpan duit shilling kan? Kenapa Diorang pers besar banding lelaki. Cito kalau Sebab nanti pers akan jadi tebal sikit tau. Lepas tu berat sikit. Nampak lah macam duit banyak. Dia macam tak adalah nipis sangat, tak cantik. Macam tu lah. itu ada reason lah kenapa korang simpan duit shilling lah. Okay. Dia satu simpan resit. Simpan resit tu kenapa Simpan resit boleh tebal sebenarnya. Dia tak suka kalut-kalut depan cashier. Kan selalu kan cashier kan mesti nak cepat kan. Macam kalut-kalut, sumbat je semua dalam Masuk dompet. Yelah. Tapi resit tu dia simpan dalam sebulan, 2 bulan sampai in pun habis. Kadang-kadang sampai in nak habis. In pun dah habis kan. Tapi still lagi kau simpan. Sebab tapi bahaya kau simpan resit dalam dompet. Aku pernah simpan resit sekali dengan duit. Nak buang resit tu buang duit sekali. Nasib baik mak aku nampak. Nanti dah hilang dia. Kau ni level lain ni Yana. Ini kes duit lipat ni. Aku tak tahu, aku suka dompet aku tak ada barang lah. Kalau boleh dia duduk
berapa ringgit je yang tu lagi sedap kot. Bagi aku lah sebab nak kat cashier tu kan nak cepat. Malas Ya, aku kalau banyak. Kat Watson ada, kat Watson. Aduh. Susah. tiba-tiba nak rushing gelabah kita kan. Okay, let's say kan, korang terjumpa duit. Tak kisah amount berapa, sikit ke, banyak ke, dekat mana-mana, apa korang buat? Apa tindakan korang? Takkan ambil. Totally tak ambil lah, tapi akan tengok keadaan dekat situ lah. Tapi aku rasa tak pernah lagi kot jumpa amount banyak untuk duit. Setakat 10 sen, 20 sen kau biar je kot kat situ. Ya, Kalau- pernah berapa Tapi eh? kalau orang jumpa duit macam tu, derma surau je kan. Selalunya orang cakap Boleh. Selalunya lah. Kalau nampak surau lah. Tak nampak simpan dulu. lepas tu dah guna, alamak dia gitu. Malah lah dia tu. Tiba. Tapi kadang bila yang lupa, kalau macam kita teringat kan, duit tu aku guna, pernah lah jumpa, tapi guna untuk benda yang bukan untuk dimakan, maksudnya bukan nak masuk dalam badan. Beli barang ke, kan? Sebab duit tu, tak tahu nak buat apa lah, macam tu. Kan, Bain? Baik. Kau pernah jumpa duit ni lah? Duit amount banyak ah. Adalah banyak, 20, 50 tu tak ingat lah. Eh, Tak pasti tak kot. Agak jumpa lah. dalam Macam tengok YouTube macam ni. Aiman. Selalu kalau aku jumpa duit banyak aku akan tengok orang depan ni mesti dia tercicir ni. Nah bang, ni abang punya ni. Kalau bukan dia punya, rezeki dia. Betul, saya tercicir, dia masuk poket. Sedap. Bain. Tak, duit yang kau jumpa tu dekat dalam rumah ke dekat tepi jalan? Rasa macam dekat tepi jalan lah. Macam tak ada, tapi tak adalah macam pejalan kaki. Dia macam tak adalah sunyi. Tapi macam laluan ataupun jalan juga macam duit tu berlipat. Duit tu bawah daun. Pernah lah. Baik, itu bagi aku kalau kau jumpa mau tu terus pergi masjid lah bagi kan duit. Selalu orang buat macam tu. Ataupun kau sedekah kalau jumpa orang ni, kau sedekah. So untuk selamat lah. Sebenarnya. Ya. Betul. So kita beralih ke kita punya, ini memang aku dah setting awal-awal untuk soalan ni. Apa tindakan untuk situasi, macam aku bagi situasi lah. Situasi dia macam ni, jika korang diberi 1 juta ringgit, apa korang buat? Ke mana duit tu disalurkan atau dihabiskan? Macam mana allocation tu? Masing-masing dah jadi pemimpin ni takkan semestinya dah tahulah macam mana nak allocate bajet ataupun manage dan kontrol diri daripada boros ke. So macam mana? Kau nak start dulu? Anyone boleh? Ustaz dulu. Kalau Aku kena fikir. kalau aku first, Kena fikir Dah ada sejuta Masih ni. terkesima dapat sejuta. Taruh apa tu? 1 juta first, aku akan hantar parent aku pergi umrah. First. Lepas tu second, kena laburkan duit dulu untuk parent, untuk family macam tu. So second beli aset ataupun yelah aset rumah lah. ke, kereta ke, macam tu sebab untuk kegunaan kita juga macam tu. Beli cash kot better. Sebab kalau beli bulan nanti nak kena bulan-bulan kena bagi keluar lagi kan. Macam tu. Betul. So yang selebihnya tu spend untuk diri sendiri kot. Ataupun Reward lah, as a reward. ataupun wakaf untuk masjid sikit. So derma untuk anak yatim, buat kenduri, kesyukuran ke apa macam tu lah. Bagus. Tak adalah mementingkan dunia sangat si Pak A ni. Nas? Tak, of course lah kita ingat akhirat. Macam mana pun kita akan mati Bagus. juga. Yana lah. Aku nak dengar Yana. Banyak fikir ni. Masih terkesima dapat sejuta. Orang lama. Sejuta kan tak apa. Ya Allah, dapat sejuta. Mula-mula terperanjat lah. Terkejut. Terkejut. Lama juga ni.
Tak tahulah, tapi ada kalau aku lah benda yang first cross kat mind lah. Masa aku kecil aku teringin nak buat satu benda ni, investment tau. Macam sebabnya aku tengok abang aku yang first. Cara dia simpan duit kan, biasalah lelaki kan nak kahwin lah apa semua kan. Abang aku yang first ni dia kira macam pandai lah simpan duit. Dia masa dia umur berapa, dia universiti lagi rasanya kan. Dia pergi beli apa tu? Aku jumpa dalam bilik dia lah kan. Jongkong emas tu tau. Jongkong emas, bina. Oh. Yang benda-benda tu kan semua. Lepas tu Pasti sendiri punya bukan pajak gadai mak dia apa public gold dia belilah kan. Macam untuk kita nak ni kan beranakkan duit. Lepas tu dia main saham apa semua. Ayah aku pun main. So masa tu aku habis sekolah menengah kot. Aku jumpa dalam bilik dia. Lepas tu aku macam ish, asal dia beli benda ni? Asal nampak dia aku kan. Beli dalam bilik kan. Takut aku. Aku cakap kat mak aku apa semua. Lepas tu aku cakap kat abang aku. Lepas tu abang kata tu lah, kita kena beranakkan duit. Ya ada duit kita pakai terus nanti dia habis. Betul. Lepas tu aku cakap beranakkan duit tak aku teringin aku pun tengok lah. Berapa dia jual benda ni berapa. Tapi time aku teringin tu harga dia 800 ke atas rasanya. So aku macam aduh, nak beranakkan duit kena ada duit juga. Aduh susah. So kalau aku ada duit kalau tak ada aku duit? rasa benda first aku akan buat investment lah. Aku macam aku nak beranakkan duit ni kan. Bagi 7 keturunan aku ada duit je manjang. Tak payah risau apa kan. Anak cucu semua nak jadi apa, kerja apa pun boleh. Ikut je impian diorang. Kan? So dia ada duit, saluran yang berterusan macam air. Tak adalah macam air Selangor kan. Air dia terus je macam tu. Dia first nak buat investment. Rasa Lepas tu nak benda tu boleh. Bawah-bawah ni tu. Ini rumah atas bukit ke apa? Rumah atas bukit ke apa ke benda-benda macam tu. Okay, betul. Langkah yang bijak juga. So, tu perempuan. Nas, laki, ada nak enjoy ke? Dia kalau lelaki ni apa aku nampak macam biasa supaya family apa semua, and then investment pun salah satu, orang kata salah satu untuk kita beranakkan duit dan juga satu pelaburan yang bijak lah. Tapi tengok pada investment lah. Mungkin kalau kau simpan je duit kau kat bank, benda tu pun boleh jadi investment. Kau akan dapat juga orang kata dividen. Dividen. So tapi dividen tu tak adalah banyak mana kan. Depends kau simpan. Persen dia lah. Cuma lelaki ni mungkin dia punya pandangan wide range dia memang akan utamakan family, and then kalau dia ni, kalau aku tengok kalau orang dah berumah tangga lah, dia more pada family, and then kalau dia ada kereta dia more investment dia punya kereta, barang dia, motor ataupun kereta. Itu kalau aku modify ke apa Mas Nas? Yep. Dia boleh, dia ikut je, tapi sebenarnya tak semua lelaki, bukanlah nak kata tak semua lelaki minat kereta. Semua lelaki minat kereta, cuma dari segi modification dan juga rasa nak cantikkan kereta tu lah. Aku rasa duit tu ke situ, and then dia tengok pada lelaki. Maybe lelaki more spend pada more video games. Kalau ikut range bayi-bayi aku macam 23, and then range macam sekarang 20-an, mungkin dia more pada video games aku rasa. So kalau untuk lelaki juga akan pandang ke arah ke depan untuk duit-duit tu sebenarnya. Nak kahwin. Benda-benda yang tak penting tu ada jugalah. Ada. Mestilah ada. Juta kot. Kepuasan dunia. Kebahagiaan kecil. Macam perempuan juga, perempuan ada juga mesti akan spend daripada diri dia sendiri. Lelaki pun ada spend diri sendiri. Cuma bagi aku lelaki akan more pada dia punya in future lah. Kalau anak-anak lagi, kalau dia dah berkahwin, okay, untuk anak-anak dia. Tapi kalau untuk anak-anak ni more pada perempuan sebenarnya. Perempuan lah. Dia tahu macam nak nyimpan, menabung untuk anak-anak dia. Yang lelaki okay.
Aku bagi this amount, kau simpan lah, pandai nak bagi berapa-berapa anak yang tu. Apa yang aku nampak lah pada Itu firasat bapa-bapa. sebab aku nampak benda ni pada family aku sendirilah and orang lain. Bila dah berkahwin, okay, aku ni dia nak benda-benda ni tapi duit tu tak berapa banyak kan. So kata okay lah, family first lah dulu, macam tu lah. Kalau dapat sejuta mungkin Banyak boleh buat. nak buat apa. Macam Tapi aku rasa now investment dan juga bisnes lah. Betul. ada ke yang menyimpan tak nak guna duit? Macam tak logik je kan? Fun tak? Mesti ada sebab. Macam tak nak lagi duit kalau tu, kita tak nak duit tu usaha keras habis. untuk duit tu tau. Mesti akan cuba, akan lah beli something sekecil-kecil benda lah. Just untuk kita nampak, oh ni lah hasil usaha aku tu. Yang aku dapat benda ni. Tengok je kan benda tu, ni lah. Kalau dapat benda ni sebab aku kerja. Kalau lah aku duit macam tu lah. Kalau lah aku kaya. Kalau lah dia Kalau aku kaya, dia banyak benda nak beli. Alright. So ada satu statement ni lah yang aku nak tahu pendapat korang setuju ataupun tak. Money is everything. Yay or nay? So kalau korang kata yay ataupun nay, mesti ada reason masing-masing. Cerita sikit. Yeay. Good. Itu pendapat Pak lah. So apa reason ni? Mesti ada reason. Aku rasa ye. Aku pun ye juga. Susah nak cakap tak sebab orang cakap duit tak boleh bagi kebahagiaan, betul. Ya. Tapi kebahagiaan ni, tapi kebahagiaan Bergantung pada duit. dia bergantung pada duit dan juga bergantung pada diri. Dia banyak, kebahagiaan dia bergantung banyak benda untuk happykan diri kau. Tapi salah satunya adalah duit. Okay, kalau kau tak ada duit, berpunca daripada duit lah. Kalau kau tak ada duit, kau bahagia ke? Mesti kau tak bahagia macam ni kan. Macam kita sekarang kan. Sebab kita ada cerita. Orang miskin bahagia je. Aku bayangkan pun aku rela macam contohlah aku tersekat dalam satu situasi yang sedih ke, mungkin ada orang meninggal ke apa kan. Tapi kalau ada masalah kewangan lagi, dia akan tokok tambah benda tu tau. Aku lebih rela ada duit dan ada masalah benda lain berbanding tak ada duit dan ada masalah. Walaupun duit boleh dicari. Sebab tak, ekonomi ni memang hidup dengan duit kan. Kita memang dah tak boleh nak buat apa, semua benda pakai duit. Air mineral pun pakai duit. Udara je kot free. Masuk toilet pun Masuk toilet pun 20 sen. Mesti nak buang ni. Selagi mata kau celik, kau akan pakai duit, aku rasa. Meninggal mati pun pakai duit. Nak kawan. Dia tak boleh duduk pada hayalan lah benda macam ni. Kebahagiaan perlukan duit juga sebenarnya. Dia cuma duit tu akan menentukan ke mana arah korang. Adakah dia akan bertambah kebaikan atau dia menjadi kau seorang manusia yang ke arah keburukan, mana kau seorang yang tamak semua tu lah. Itu yang kita spend tu yang mencerminkan diri kita. Mana dia banyak duit sangat, ada masalah, so kusut kepala. Tak mesti banyak duit pun orang kata masalah, tak tahu nak beli apa. Itu masalah juga, ada duit. Betul. Tak ada duit. Itu masalah yang bahagia. Itu jenis masalah yang patut dimiliki. Oh ya, ada duit banyak tapi tak tahu nak keki. Boleh terima. Macam situasi macam shopping barang masuk 10 kedai je ni. Perempuan standard. Tapi masuk apa pun tak beli. Aku pakai sampel je. Lagi jimat hidup kau ni, kau kedekut kau ni bukan. Ni. Nipu Ayana. Kau kalau masuk baik akan beli. Pergi Watson boleh ambil sampel kan, try. Okay. Kena lah. Wangi ni. Bohong tak terpengaruh daripada sales. Betul. Right. Tambah-tambah skincare yang mahal. So,
Sejak reti guna online shopping ni bahaya. Aduh, tak boleh. Rasa macam tak tenang je kalau parcel tak sampai ke. Dia macam sebab dapat macam price macam tu kan. Tak boleh lah. Dia satu Macam kebahagiaan kan tu. kalau kita beli barang online, orang datang kan, macam contoh Shopee apa JNT datang. Wow, yeah. Dia macam buku cantik. Padahal benda tu tak Itu adalah satu benda bahaya lah. Tapi kepuasan. Kepuasan besar. Beli stokin pun dah rasa lega lah. Datang titin macam tu. Liana ke? Betul. Saya lah tu. Terima kasih. So Money is everything bagi aku lah, sebab boleh ke hidup tanpa ada duit? Itu salah satu betul. Untuk dunia persoalan. sekarang ni lah macam Tak, logik. kita tengok situasi sekarang je lah. Kan COVID and then orang dah kehilangan pekerjaan apa semua. Kita tengok keadaan semasa, yes, duit is everything. Duit tu keperluan hidup. Betul. Keperluan Tak ada orang yang ada kot, kecuali pengemis ataupun memang hidup sebatang kara, memang hidup dia bergantung lah orang untuk support, betul tak? Kalau itu pengemis tu sebab dia tak ada duit, sebab tu dia pengemis. Sebab ya, dia nak terus survive dalam dunia, terus survive dalam hidup, dia perlukan benda-benda tu. Dan juga duit, kita tak boleh nak hukum dia nak duit sebab yalah mengemis, sebab dia mungkin ada hal-hal dia menjadikan dia sebab macam tu. Mungkin keadaan hidup dia apa semua Kurang bernasib baik. Kurang bernasib baik. Tapi kita di Malaysia beruntung sebab kau even kau miskin, kita ada banyak bantuan dan juga banyak program-program orang kata yang kerajaan sendiri ada sediakan untuk orang yang kurang bernasib baik ni. So untuk tu kita like macam try support orang, try cari orang yang betul-betul susah, try bagi sumbangan yang sebaik mungkin lah. Itulah nak orang kata, kalau kita nak orang kata macam mana cakap, nak mengurangkan lagi taraf kemiskinan kat Malaysia ni lah. So, majority kita pilih Y lah kan, sebagai orang kata ikut pada masa zaman sekarang ni kan. So basically apa yang aku boleh conclude dekat sini, duit tu adalah nilai mata wang lah, for sure. So benda apa orang kata value dia tu memang sangat-sangat bernilai lah pada kita kan. So kita kena hargai, tak kisahlah sama ada kita dalam keadaan yang berapa kedana ke, tengah kayak ke, ataupun apa, masa tu rasa macam have sikit, berduit kan. So in whatever situation, kita kena bersyukur lah. Okay, so memang betul dunia sekarang ni kita perlukan duit sebab orang kata ada satu ayat lah, orang kata nothing in the world comes for free. Betul ke? Betul. So tapi kita kena ingat, duit tu bukan juga untuk beli segalanya. Macam duit kita tak boleh nak beli nikmat, benda-benda yang subjektif. Kita tak boleh nak beli nyawa, kita tak boleh nak beli maruah dan sebagainya. So last, kita buka untuk guest kita untuk bagi pesanan akhir untuk penonton-penonton. Anything? Ya, mula dengan Pak Aib. Maybe nak cakap tentang topik ataupun berkenaan dengan duit lah. apa-apa. Okay, bagi aku lah kan, sekarang kan tengah pandemik, sekarang kan tengah COVID, orang pun banyak yang kena buang kerja. Lepas tu macam income tu ada yang tengah orang macam tersekat lah kan, macam nak cari duit. So penting lah untuk kita menabung daripada sekarang ataupun start jimat duit. Macam fokus benda yang keperluan, yang kemahuan tu letak sebelah dulu. Sebab kita tak tahu berapa lama kita akan berkurung dalam dengan benda ni. Kita akan duduk dengan COVID ni, sebab dia ni penyakit yang tak nampak kan. So yalah, kita kena start berjimat. Macam tu lah kot. Itu je.
berubah ke arah norma baru lah. Ya, kita kena Yana? berubah ke arah norma baru. Dia dah tak sama dah macam dulu. Ya. Yana? Kalau aku sebab pandemik macam ni kan, rasanya kita macam short duit. Lepas tu kita pun dah besar kan, so kita kena tolonglah parents kita apa semua. Takkan nak harapkan duit dia orang lagi walaupun kita masih belajar kan, kita ada cara untuk tolong juga support family. Bolehlah macam kalau student untuk awal-awal boleh buat dropship. Untuk cari duit kan dalam rumah. So kita sambil belajar pun kita boleh buat benda tu simple je apa semua. Lepas tu tak banyak risiko. Bila dah makin pandai kita boleh buat bisnes yang lagi ni. So nanti kita boleh support diri kita dengan family. Sambil-sambil tu dia kena bijak lah macam mana kita nak terus ada income dalam bank. Untuk diri kita, untuk family, untuk masa depan. Macam tu lah rasanya. Somehow kita bila future pun kita nak membalas jasa ibu bapa kita balik kan. Yes. Ya. Dia macam tu lah. But you give you get back kan. So Ya. kita sentiasa fikir ke arah tu lah. Kita tak boleh lah macam oh aku tak reti lah buat bisnes apa semua ni. Memang tak reti tu dia memang perlukan kehandalan lah. Maksudnya bagi aku tengok Farhin ni dia pandai buat benda-benda macam ni. Aku start rasa susah lah benda ni kan. Dia perlukan skill lah juga benda ni. Lepas tu kena ada daya tarikan lah kan untuk orang tertarik nak beli kan apa semua. Tapi at least kita cuba kan untuk dapatkan income kita sendiri. Benda tu pun dah cukup bagus lah sebenarnya. Yang penting kita ada income lah. Ya. Jangan Go mengharap for it. orang. Duit! Das? Hidup duit! So bagi aku bab duit bagi norma baru dia banyak. Kalau kau dapat lihat dari sudut orang yang dah Malaysia sebenarnya sebelum norma baru, sebelum pandemik kita agak kaya. Even kalau pemurah rakyat Malaysia. P40 M40 kita mana kita untuk orang kata masalah sekarang orang banyak P40. kena buang kerja. Aha. Sebelum norma baru kita nampak orang kena buang kerja, orang mengadu masalah duit sini-sini dan juga masalah kewangan ni kita jarang nampak benda tu. Selainkan kes tu bukanlah rare tapi ada tapi jarang. Right now kita nampak kes tu memang dah banyak dan memang dah susah nak bukan susah nak bendung. Memang selalu kita nampak orang masalah duit sebab kerja and then so on. Though kita as seorang even kita dah kerja nanti, bagi aku penyimpanan dan penambungan duit tu adalah sangat penting untuk masa depan. Even though gaji kau 1,000, kau dah settlement, dah settle semua, dah settle kau punya kewajipan bayar semua. Tolak abang semua. Tolak apa? Yang tinggal tu biarlah orang kata buat satu simpanan untuk the next day. Sebab kita tak tahu benda ni pun tiba-tiba berlaku. Untuk kecemasan lah kan. Kecemasan ni yang kerajaan tak semesti boleh support sepanjang hidup kau. Dia hanya boleh bagi bantuan dan sampai bila bantuan tu kita nak harap apa semua kan. So macam yang dah cakap tadi, bisnes itu salah satu mungkin sekarang dulu kalau kita tengok kalau seorang tu digelarkan seorang pelajar, okay, kau perlu fokus belajar. Tak payah fikir pasal kerja, tak payah fikir pasal duit apa semua. Right now aku rasa teknologi dan juga social media sangat luas dan juga rasa semua mahasiswa dan juga pelajar dia perlu ada satu sifat multitask lah. Kau bukan hanya boleh belajar tapi kau boleh spend juga kau punya diri kau kepada bisnes. Macam yang nak cakap tadi, bisnes kecil-kecilan kan, dropship apa semua. So benda tu kena start sebenarnya. Tak semua orang boleh berniaga dan mungkin kau boleh jadi partnership kepada yang orang buat dropship. Kau jadi partnership sebab kau bukan reti menjual kan, tapi kau nak spend duit kau tu lebih ke arah nak menabung duit kau, nak extra money kau. Kau carilah partner yang pandai jual. Kau buatlah modal sekali. Cuma kau just promote, tak terlalu nak menunjuk menjual apa semua. Tapi kau tolong dia untuk menjual lah kan. Tapi kau tak menjadi partner yang terlalu aktif, je pasif kan. Dia bagi modal and then roll balik modal, kau dapat balik duit macam tu lah. So bagi sekarang mahasiswa tu perlu multitask dan juga pandai cari extra money lah. Dan kita harus beringat
banyak mana pun duit kita, menyimpan adalah, menabung adalah sangat penting lah. Sebab kalau kena macam ni, and then kita tak tahu, benda ni tak tahu habis bila, virus ni habis bila kita tak tahu, sampai bila. And tengok kerja yang orang kata, kalau kita tengok status orang kena buang kerja, ni tak patut kena buang kerja kan. Tengok status kerja dia, memang kukuh apa semua. Internship pun tak dapat allowance. Ada yang tak dapat allowance. Kira Kita terbeban lah juga. Kita harap internship pun ada allowance kita sendiri kan. Sebab Ya. memang kita dapat PT tapi allowance extra money untuk kita pergi tempat kerja apa semua ada kan. Ya. So kadang-kadang status pekerjaan tu tak menjamin untuk kita survive, untuk sampai kita pencen. At least kau kerja kerajaan lah, itu lain cerita lah. Ini kita put as a sektor swasta. Cari So, side income lah kan. Maksudnya kau tengok pilot apa semua tapi dump to this problem, kau boleh kena hilang kerja apa semua. So kita expect benda ni semua, kita tak expect. Now maknanya kita as manusia dan juga seorang manusia lah, perlu fikir ahead. Maknanya okay, dapat duit this amount, kita perlu dah dapat jangka lah keadaan dunia ni macam mana. So we must think macam step satu langkah ke hadapan ataupun 2-3 langkah ke hadapan untuk masa depan lah. Benda ni- Biasa pastikan kita ada backup plan lah. Maksudnya. Benda ni sebenarnya kalau ikutkan orang dulu-dulu, parents kita, kalau parents kita tengok, diorang pandai menyimpan. Why kita right now, sekarang ni kita tak erti nak ikut jejak diorang, kenapa? So kita kena belajar dari situ lah. Tanya parents kita macam diorang menyimpan apa semua. Sedangkan dulu kecil, gaji tak ada berapa ribu, tapi parents kita boleh survive dan juga boleh hidup cara sederhana, dan juga boleh dapat beli rumah, dapat beli kereta, dapat jaga kita dengan elok. So how diorang spend hidup diorang macam tu? So kita kena belajar daripada situ lah. Yang sulung, anak sulungnya lebih nampak lah daripada ibu bapa dia. Kalau macam Yana, dia maybe belajar daripada abang-abang dia kan. Betul lah, anak sulung akan nampak benda tu lah. Sebab dia start dulu dia survive dengan parent apa semua. Tapi macam mana nak cakap benda ni atas diri kita sebenarnya. Dia benda ni berbalik pada kemahuan versus kehendak. Ya. Kemahuan. Betul tu. Keperluan versus kemahuan. Sebenarnya keperluan tu cukup. Tapi sebabkan kemahuan kita tu melebihi pada keperluan, itu menyebabkan tak cukup. Sebenarnya gaji sebenarnya dah cukup lah untuk keperluan bayar so that. Tapi kita punya ekstra, orang kata nak hidup bermewah, dan bukanlah bermewah, untuk lebihkan orang kata nak pamper diri kita kan, nak keselesaan dan nak manjakan diri kita tu. Benda tu dibuatkan macam tak cukup ni. Padahal cukup je. So kita kena balik pada diri kita lah, keperluan versus kemahuan tu lah, buat duit tu. So nampak jawapan daripada wakil fakulti, nampak tu panjang lebar. Okay, baik, sebenarnya banyak benda kita boleh borak lagi tau, tapi masa sangat-sangat mencemburui kita. Okay, but kita ada peti cadangan sebenarnya, tapi tak adalah peti tu. Okay, kita ada sediakan ruangan kepada kita punya penonton luar sana. Maybe mereka nak mencadangkan idea ataupun pendapat. Okay, boleh saja komen dekat video di bawah ni tentang apa-apa selepas daripada penghujung video ni lah. Jadi saya kira setakat ni dahulu untuk episod kali ini, dan jangan lupa untuk follow kami di IG dan Facebook, and most importantly kena subscribe channel baru kami ni untuk notifikasi video-video baru. Okay, ni episod baru-baru. Okay. So sekali lagi terima kasih. Dan stay safe. Terima kasih guys. Bye-bye. Bye. Thank you. Thank you. Alright. Menariknya episod kali ini kita ada sediakan soalan kepada anda yang menonton.
Sambung ayat ini, duit adalah, ayat yang fantastik akan menangi wang tunai berjumlah RM50. WhatsApp kami jawapan anda ke 012 437 2070. Tak percaya? Jom cuba.